Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Setinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja, salam pembuka awal bicara. Selamat datang kepada semua. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini. Saya Senior Assistant Commissioner Datuk Azman bin Ayub, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK daripada Polis Kontijen Kuala Lumpur. Hari ini akan mengacarakan tentang perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan jenayah cyber, tak nak scam, tingkatkan kesedaran. Jadi pada hari ini bersama kita, saya ingin perkenalkan ahli panel kita. Panel yang pertama adalah di sebelah saya yang dihormati Assistant Superintendent Polis Rahmat Fitri bin Abdullah, jawatan sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Sentul, berusia 41 tahun, berpengalaman selama 18 tahun dalam bidang siasatan. Seterusnya, ahli panel yang kedua adalah yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Hussein bin Jazri, pengarah urusan dan ketua editor E-Security Privacy Channel ESPC, Pengetahuan Duk. Dan panel kita yang ketiga adalah Encik Anthony Ang Sang Nang, jawatan pengurusi Certification and Continuing Professional Board Committee, Treasurer of Malaysian Financial Planning Council. Selamat datang. Okey. Kita dapati pada dewasa ini satu ancaman yang sedang melanda negara kita, dan bukan saja di sini, malah di seluruh dunia, yang mana kita dapati setiap tahun lebih daripada ratusan juta atau hingga melibatkan bilion nilai kerugian yang ditanggung oleh rakyat Malaysia yang menjadi mangsa kepada pelakuan jenayah cyber. Jenayah cyber yang begitu luas, kelihatannya semakin meningkat, dan di situ kita ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan ahli panel yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Jadi untuk rekod, bermula daripada tahun 2017 sehingga 2020 yang lalu, setiap tahun kita terima lebih daripada 98,000 laporan berkaitan dengan jenayah cyber yang berlangsung, dan mengakibatkan lebih daripada 3 bilion kerugian setakat ini. So kita akan teruskan perbincangan kita, dan saya ingin menjemput ahli panel yang pertama, Tuan Ahmad. Mungkin Tuan Ahmad dalam menjalankan tugas harian berhadapan dengan pelbagai laporan yang dikemukakan. Jadi satu soalan daripada ni mungkin kita boleh berkongsi. Boleh Tuan Ahmad terangkan apakah jenis-jenis scam yang terdapat di Malaysia dan apakah modus operandi? Silakan. Baik, terima kasih Datuk. Okey, kes penipuan dalam talian ni, dia untuk makluman semua mempunyai modus operandi yang berbeza-beza. Setiap jenis penipuan dia ada kaedah, dia ada tipu hela dan pendayaan dia tersendiri. Kumpulan sindiket juga berbeza-beza mengikut modus operandi penipuan dalam talian. Di jenayah komersial, kami mengutamakan 6 jenis penipuan dalam talian, yang mana yang pertama sekali adalah penipuan pembelian melalui online. Lately ni memang penipuan pembelian dalam online ni menjadi satu trend penipuan yang hangatlah semenjak PKP ni. Terlalu banyak orang berusaha melalui pembelian dalam talian. Mereka merasakan kaedah dan kemudahan ini menjimatkan masa mereka, memudahkan mereka, maka ramai masyarakat kita yang menggunakan kemudahan pembelian dalam talian ini sebagai salah satu kaedah beli barang. Seterusnya adalah modus operandi seterusnya adalah penipuan Macau scam. Penipuan Macau scam ni dari dulu sebenarnya dah boleh kata legend lah. Maknanya yang paling asalnya penipuan dalam talian ni bermula dengan Macau scam. Macau scam ni ia menjadi satu penipuan yang hangat juga diperkatakan, kerana skamer ini dia akan memperdaya semua agensi penguatkuasa, bukan hanya sekadar polis saja. Skamer ini juga menyamar sebagai pegawai bank, LHDN. Lately ni LHDN paling banyak sekali ya. Mereka gunakan perdayaan sebagai LHDN.
Mereka juga menggunakan pendayaan mahkamah atau agensi-agensi penguatkuasa lain seperti custom dan immigration. Orang tanya saya kenapa mereka mesti menyamar sebagai agensi penguatkuasa. Saya kata hanya menyamar sebagai agensi penguatkuasa saja, skamer ini boleh mendatangkan ketakutan dan panik kepada mangsa. MO dia, misi dan objektif skamer Macau Scam ni ialah dia nak mendatangkan ketakutan, panik itu kepada mangsa hingga menyebabkan mangsa tidak mempunyai ruang dan membuat keputusan yang salah untuk menyelesaikan masalah. So kebiasaannya skamer ni dia akan memperdaya mangsa dengan mendakwa mangsa ini terlibat dengan pelbagai siasatan, pelbagai kes atau mungkin kemalangan jalan raya dan sebagainya. So bagi mereka yang mudah takut dan panik ni, mereka akan cepat gelabah dan akan mengikut kata skamer tu, yang mana skamer pada ketika itu menyamar sebagai, kononnya sebagai agensi penguatkuasa. Modus operandi seterusnya yang lain adalah penipuan tawaran pekerjaan melalui e-dagang. Penipuan tawaran pekerjaan melalui e-dagang ni adalah satu jenis modus operandi yang baru, bermula semenjak tahun 2021. Rentetan daripada PKP yang kita yang kita lalui ni, maka kebanyakan orang dah memfokuskan urusan pembelian melalui e-dagang, platform seperti Shopee, Lazada dan Zalora. Maka skamer ini dia mengambil peluang ke atas kekurangannya ilmu masyarakat tentang penggunaan platform e-dagang ini. Pada masa yang sama, menawarkan pelbagai habuan atau hadiah yang menyebabkan si pengguna ini mudah tertarik. Sama sekarang, kebanyakannya orang dia akan mudah tertarik kepada apa-apa yang tawaran yang boleh menawarkan hadiah atau diskaun. So, offer-offer seperti ini menyebabkan masyarakat mudah terikut dan terpedaya. Dan disebabkan ramai di kalangan kita yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun ingin mencari duit yang lebih, maka mereka tertarik dengan tawaran skamer ini yang menawarkan peluang-peluang pekerjaan yang mudah. Hanya melakukan beberapa task, mereka akan mendapat bayaran yang dijanjikan oleh skamer ini. Task yang sangat mudah, hanya perlu klik, hanya perlu tekan, hanya perlu ikut saja arahan yang saya merasakan kerja itu memang tak masuk akal pun sebenarnya untuk dibayar gaji dengan apa yang ditawarkan. Selain itu, modus operandi yang lain adalah penipuan pinjaman tak wujud, yang mana kebanyakannya mangsa ini terdiri daripada mereka-mereka yang mempunyai masalah kesempitan kewangan. Mereka cuba mencari jalan yang mudah untuk mendapatkan pinjaman. Mereka ada masalah dokumen, mereka blacklist, mereka tidak mempunyai dokumen yang cukup untuk buat pinjaman dengan bank. Mereka juga susah untuk berusaha dengan syarikat berlesen, maka mereka mencari jalan yang mudah, iaitu pinjaman melalui dalam talian. Yang mana kita boleh melihat sekarang ini banyak tawaran-tawaran iklan pinjaman yang kita boleh lihat di media sosial kita, menawarkan interest yang rendah, menawarkan proses kelulusan yang mudah dalam masa 1 hari. So ini semua adalah salah satu tarikan kepada mereka-mereka yang berminat untuk membuat pinjaman ini. Dan akhirnya mereka yang pada asalnya ingin membuat pinjaman, akhirnya mereka terpedaya dengan kata-kata janji oleh skamer ini, yang mana skamer telah mengarahkan kepada mangsa, okey, jika anda nak buat pinjaman, anda perlu buat bayaran sekian ini, sekian ini, sekian ini. Dan akhirnya setelah bayaran dibuat, mangsa ini sedar bahawa sebenarnya skamer ini adalah merupakan skamer yang menyamar sebagai bank ataupun syarikat pinjaman wang berlesen. Akhirnya daripada mangsa ini, daripada nak pinjam duit, at last dia sedar dia pula kena keluar duit. Okey, baik tuan. Sangat jelas. Ya. Apa yang tuan gambarkan tadi. Ya. Jadi kita tengok jenayah ni semakin dinamik Di saya. Dia berkembang, maknanya akhir-akhir ini lebih kuat pengaruhnya. Betul. Dalam masyarakat, penipuan. Betul. Dan sebagainya. Okey, Datuk Dr. Jaz saya panggil Dr. Jaz. Mungkin Datuk boleh beri pandangan sejauh mana seriusnya jenayah cyber ni dalam talian ini di Malaysia, dan apakah yang masyarakat perlu lakukan untuk menghindari dan mencegah jenayah scam ini. Silakan Datuk. Terima kasih Datuk. Saya akan sambung apa ulasan dan kupasan daripada Tuan Rahmat tadi. Ya. Daripada pengalaman saya dalam mentadbir, dalam membantu kerajaan dalam keselamatan cyber dengan
permulaannya saya pernah menubuhkan Cyber Security Malaysia, menjadi CEO selama lebih 12 tahun. Setiap hari saya melihat statistik teknikal dan eksploitasi yang berlaku. Saya mendapati bahawa jenayah cyber dan juga scam dalam talian ini menjadi amat serius, kerana dia punya kadar peningkatannya itu daripada tahun ke tahun. Dia bukan pada kadar yang mendata, tetapi lebih kepada kadar yang kita panggil evolutionary lah. Dia melompat dalam kadar lompatan, dan kadar lompatan itu berlaku disebabkan kerana penggunaan internet dan juga aplikasi yang ada sekarang ini telah amat luas dan menembusi bukan sahaja industri, tetapi juga menembusi setiap individu di Malaysia ni. Siapa yang tak ada telefon, mobile phone? Dalam mobile phone itu ada application, ada WhatsApp, ada TikTok, ada Instagram. Ini adalah semua media-media yang platform yang boleh digunakan oleh scammer untuk sampai kepada mangsa dia. Jadi dia boleh menjadi lebih kreatif dalam pendekatan dia kepada mangsa. Seperti yang Tuan Rahmat cakap tadi tu, ada elemen ketakutan, ada elemen desire kan, atau kehendak keuntungan yang cepat dan sebagainya. Itu adalah dia punya carrot, dia punya umpanan. Tetapi lakonannya untuk sampai kepada umpanan itu pelbagai-bagai. Jadi pokok pangkalnya ia amat serius dan ia perlu ditangani secara sistematik. Dan saya melihat usaha yang dibuat oleh Datuk dan juga tim Datuk di sini adalah merupakan satu usaha yang bertepatan dengan masanya dan dapat membantu pengguna internet di Malaysia dalam masa jangka panjang. Long term sustainability is important dan preventive is better than cure. Jadi perspektif pendekatan yang ada pada hari ini mendedahkan sebanyak mungkin isu-isu ini adalah satu yang saya fikir amat baik dan diperlukan oleh rakyat. Okey, baik. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Okey, kita beralih kepada panel seterusnya. Mr. Anthony Ang. Datuk. So, apakah pandangan Malaysian Financial Planning Council MFPC dari sudut orang awam, masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat Malaysia dalam isu ni? Kita sebagai Datuk, kita sebagai orang awam ni biasanya di Malaysia boleh dikatakan sedunia kita kata wang tak cukup. Wang tak cukup dan kehendak kita melebihi keperluan kita. Makalah kita akan tertarik kepada scam-scam yang dibawa keluar oleh tadi Tuan Rahmat, di mana scam, Macau scam, purchasing online dan sebagainya. Itulah ada satu masalah di mana kita sentiasa tertarik kepada sesuatu yang boleh memberi pulangan yang tinggi. Di mana wang tak cukup, mereka akan mencari sesuatu yang boleh memberi peluang yang harapan, yang tadi bincang dengan Datuk, dia memberi harapan yang tinggi kepada kita. Maka kita akan tertarik kepada aktiviti tersebut. Dan juga sebab kita ni daripada financial behavior ni, kita sometimes sebagai seorang manusia kita tamak, kita nak lebih. Dapat satu, kita nak lebih. Dan sometimes kita juga nak benda yang murah tapi value dia tinggi. Tapi setakat biasa, secara biasanya ini mungkin tidak jadi. Right? Sesuatu yang murah tetapi value yang tinggi itu susah nak dapat. Atau risiko yang rendah tetapi pulangan tinggi. Itu memang tak terjadilah. High risk, high return. That is normal. Datuk. Okey, terima kasih Mr. Anthony. Jadi kita tengok peluang dan harapan ni, scammer ni memainkan satu kesan psikologi kepada mangsanya. Dan kalau kita tengok tadi connectivity dan antara hubungan antara scammer dan mangsa ni berlaku mengakibatkan berlakunya jenayah cyber ni. Mungkin saya boleh ambil itu sebagai apa yang kita bincang sebentar tadi. Jadi kita akan berehat sebentar dan kita akan teruskan perbincangan selepas ini.
Hari ini kami akan kongsikan 10 langkah awal atau tips yang perlu anda lakukan sebelum membuat transaksi pembelian dalam talian. Jangan membuat sebarang bayaran sebelum nampak atau jumpa barang yang hendak dibeli. Nombor 2, semak dulu nombor telefon atau akaun bank di aplikasi Semak Mule. Tips yang ketiga, pilih laman web yang dipercayai dan mempunyai jaminan keselamatan. Buat research terlebih dahulu. Semak review dan testimoni pengguna. Jangan sesekali terperdaya dengan harga yang murah dan sebelum membeli, pastikan barang tersebut betul-betul wujud. Dapatkan nasihat rakan atau saudara terlebih dahulu. Jika beli dengan individu, buat video call terlebih dahulu. Untuk mendapat maklumat lebih lanjut, anda layari, follow atau like Facebook Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK PDRM. Baik, itu tadi 10 tips atau langkah awal yang boleh anda amalkan atau anda lakukan sebelum anda membuat transaksi pembelian dalam talian. Okey, baik Prof. Tuan Jadi kita tengok sekarang ni kita banyak menjalankan pelbagai program, aktiviti, pelancaran program-program pencegahan, hebahan di media masa, di sosial media dan sebagainya. Kita lihat masih lagi seolah-olah kesannya belum sampai kepada masyarakat. Jadi kalau tuan boleh beri sikit pendedahan, kenapa perkara ni masih berlaku? Masih banyak menjadi mangsa kepada jenayah cyber ni. Silakan. Baik, terima kasih Datuk. Pertama sekali kita harus tahu bahawa semua orang yang mempunyai handphone boleh terdedah menjadi mangsa scammer. Kita kena ingat, handphone ni ada kala dia menjadi rakan kita, ada kala dia menjadi musuh kita. Itu kita kena tahu. Bila pegang handphone tu kita kena ada perasaan berhati-hati, perasaan alert. Saya membuat pemerhatian dan juga saya bertanya kepada semua mangsa yang datang ke balai polis membuat laporan polis. Rata-rata mengatakan bahawa mereka terdedah dan menjadi mangsa kepada scammer ni adalah kerana sifat diri mereka sendiri, iaitu mereka tidak mempunyai kesedaran dan pengetahuan tentang penipuan ini. So, kita tahu bahawa mana-mana masyarakat atau individu yang tidak mahu mengambil tahu, mahu bertanya atau mendapatkan ilmu ini, maka mereka boleh menjadi mangsa kepada penipuan dalam talian. Boleh katakan semua pun memberi alasan yang sama. Oh, saya tak tahu. Oh, saya tak pernah tahulah pasal benda ni. Saya tak terfikirlah saya akan kena. Dia macam tu. Dan sebab yang kedua, kebanyakannya mangsa-mangsa yang ada buat laporan polis ni memberitahu bahawa, tuan, kita tak dapat hebahan yang you bagi ni. So di situ bila kita fikir balik, bila dia cakap macam tu, bermakna boleh jadi ianya disebabkan oleh kita sendiri atau boleh disebabkan mereka sendiri yang tak nak ambil tahu. Maka saya merasakan alasan yang kedua ini perlu kita untuk fikirkan secara serius bagaimana cara dan kaedah untuk kita sampaikan benda ini secara lebih meluas dan berterusan. Maka kita lihat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial bulan ni kita menjalankan kempen secara meluas. Semua pegawai-pegawai polis dikendaki, digalakkan untuk memberikan ceramah, menyampaikan tips, apa-apa saja kaedah yang boleh diguna pakai, kita guna pakai untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Maka ini dua kita lihat adalah antara punca yang paling utama, yang penyebab yang walaupun kita dah sampaikan hebahan ini, mereka tetap menjadi mangsa kepada penipuan dalam talian. Okey tuan, kita tengok ada persamaan seolah-olah ada persamaan antara jenayah cyber ni, scammer dan sebagainya ni dengan perkembangan semasa COVID-19 dan sebagainya. Betul, Datuk. Ia merebak dalam masyarakat begitu saja. Ya, Datuk. Jadi sebenarnya semua pihak perlu mengambil peranan. Okey Datuk, Prof. Jadi kalau saya boleh dapatkan sikit pandangan daripada Prof lah. Apakah jenayah scam yang selalunya masyarakat di negara kita ni mudah terjebak disebabkan oleh konektiviti kita tadi dan sebagainya? Silakan. Terima kasih Datuk. Secara asasnya
jenayah scam yang mudah yang banyak di Malaysia ni telah diterangkan awal tadi oleh Tuan Rahmat. Tapi secara akademiknya boleh saya kupaskanlah. Dia boleh dikategorikan kepada tiga kategori besar. Yang pertama, scam yang melibatkan orientasi teknologi. Bermakna maksudnya scam ini melibatkan macam fake website yang bukan tulen. Contohnya katakan kita ada website satu bank A lah, kita tak nak sebut nama bank ABC, nampak molek macam bank ABC, tapi bila kita letak kita punya username dan password kan, dia pergi ke tempat yang mana sebenarnya scammer tu dia ambil username dan password tu sebelum dia paskan parameter tu kepada bank yang sebenar. Menyerupai menyerupai. Jadi selalunya pengguna tak perasan kan. Ini dipanggil berorientasikan teknologi. Contoh dia ada banyak lagi yang scam yang berorientasikan teknologi ni. Apps ataupun aplikasi yang bukan tulen bila kita download kan, seolah-olah aplikasi yang sebenar tetapi bukan aplikasi yang sebenar. So itu adalah yang berorientasikan teknologi. Dan dianya semakin banyak dan semakin banyak aplikasi-aplikasi, semakin banyak peluang untuk scammers menggunakan kaedah ini. Kategori yang kedua adalah melibatkan sosial dan emosi. Kita panggil social engineering. Macam menggunakan mengeksploitasikan kepercayaan manusia kepada manusia lain dengan menggunakan elemen dipanggil FUD, fear, uncertainty and doubt. Scammer akan menjana atau berlakonkan sesuatu yang boleh menakutkan pengguna, macam mahkamah ke, LHDN ke, kena pergi mahkamah, kalau tidak kena bankruptcy ke, menakutkan pengguna. Jadi pengguna akan rasa takut dan tanpa berfikir panjang ambil tindakan. Yang kedua, uncertainty, bagi pengguna keliru kan, macam supaya pengguna ni tak boleh nak berfikir. Jadi investment ke apa ke, nampak macam benar, nampak macam betul kan, ada dia punya carrotnya, bagi dapat duit sikit contohnya. Jadi dia create uncertainty. Yang ketiga dia create keraguan, doubt kan. These are elemen emosi yang digunakan oleh scammer. Kita panggil scammer, tapi scammer ni kita jangan ingatlah scammer ni budak tak lepas SPM. All these scammer ni sebenarnya profesional. Mungkin ada PhD agaknya, masters dan PhD. Dia memang khusus untuk buat ni. Dan yang paling risau sekali sekarang ni, network of the scammers ni. Dia jadi macam network of the mafias dulu. Jadi dia ada international funding. Dia boleh dapat mohon funding daripada Along International. Kita panggil Along lah ya, funder daripada international, bagi funding untuk diorang beroperasi dalam local environment. Jadi suasana ni menjadikan dia menjadi organised crime. Scammer ni bukan sporadic, tapi it becomes an organised crime, a very well studied, dikaji dengan tepat, dengan dalam dan systematic. Ini adalah arah tuju social engineering punya scammer sekarang ni. Lukratif, memang menguntungkan. Kalau Datuk cakap tadi dalam statistik 3 bilion losses setahun. Wow, that's a big industry dalam mungkin kalau penganggur lah kan memilih antara, kalau tak ada kerja nak jadi scammer mungkin agaknya kan jadi scammer lah agaknya kan. Jadi ini adalah satu concern lah yang kita ada ya. Jadi yang ketiga adalah daripada kategori yang pertama tadi teknologi, yang kedua tadi social engineering, yang ketiga adalah scam yang berorientasikan apa yang kita panggil sebagai investment, macam bitcoins, industry related scammers macam bitcoin ataupun digital currency. I'm not saying kata digital currency ni tak bagus, tak betul. Digital currency ni ada yang dibenarkan oleh undang-undang, ada yang digalakkan, mungkin ada yang menguntungkan. Tapi elemen ini juga membawa risiko kerana dinamik di dalam orientasi industri itu sendiri yang terlalu pantas, terlalu cepat, mengambil risiko yang tinggi
Jadi ia juga ada setback. Ada setback memberikan satu kelompongan di mana scammers yang bijak, yang PhD, yang masters ni, yang ada financial analysis punya mindset ni, dia akan menggunakan teknik-teknik yang sesuai yang mungkin Cik Anthony yang boleh ulas lebih lanjut financial punya fraud ni kan. Ia adalah 3 kategori scam yang sedang berlaku sekarang, bukan saja di Malaysia Datuk, tetapi di seluruh dunia. Baik Prof. Okey. Saya nampak benda ni sekarang ni nampak bila kita go deeper, kita pergi lebih mendalam lebih serius sebenarnya. Okey, Cik Anthony so kalau kita boleh share lah, kita boleh share faktor-faktor yang menyebabkan yang tadi Cik Anthony beritahu harapan, perasaan. Scammer tadi pun Datuk dah beritahu bahawa dia ni bukan saja kepakaran menipu dan sebagainya. Dia ada kepakaran dari segi psikologi pun. So mungkin Cik Anthony boleh share apa faktor yang menyebabkan masyarakat Malaysia ni masih lagi terjebak, masih lagi menjadi mangsa. Mungkin ada daripada perspektif Cik Anthony. Baik Datuk. Tadi Datuk kata kenapa begitu lama kita dah kata scammer ni dah berleluasa di masyarakat kita, tapi masih ada lagi yang terpedaya. Kita kata daripada ekonomi ni demand dan supply lah. Kalau ada demand, semesti ada supply. So scammer itu masih ada lagi kerana ada demand. So kita boleh lihat daripada persepsi seseorang terhadap nilai mata wang. Ada 2 jenis. Satu adalah orang kaya. Orang kaya dia ada duit ekstra. Dia kata scam ini mungkin scam, mungkin bukan scam. Saya cuba. Kalau saya rugi, tak ada masalah. Persepsi nilai kewangan yang kedua adalah orang yang miskin. Orang miskin dia kekurangan wang. Maka dia perlulah sesuatu yang boleh dapat pulangan yang cepat dan tinggi. Dia perlukan wang itu untuk sara hidup dia. So ini 2 jenis. So ini akan dipengaruhi oleh demografik seseorang. Sama ada dia lelaki, perempuan, bangsa, dari bandar, luar bandar, tahap pendidikan, di mana mereka brought up daripada keluarga yang baik atau keluarga yang kekurangan sikit. Ini akan menyebabkan tahap pendedahan mereka terhadap scammer. Yang kedua adalah celik kewangan. Masih terdapat ramai masyarakat Malaysia tidak pandai mengenali kewangan mereka. Maka setiap bulan, setiap tahun kita akan dapat mereka ini menghadapi masalah kewangan. Maka mereka akan pergi meminjam. Tuan Rahmat kata orang meminjam. Then handphone ada. Cyber is always on your hand. Di mana anda boleh dapat senang dengan tekanan, anda dapat semua. So ini adalah perancangan kewangan yang tidak baik. Menghadapi masalah kewangan, maka mereka cari tempat yang lebih senang untuk mendapat wang. Yang seterusnya, mereka tidak memahami risiko. Dengan mengambil tindakan memasuki aktiviti tersebut, apa risiko yang mereka menghadapi? Bukan setakat kerugian kewangan, tetapi masalah kepada keluarga mereka dan seterusnya kepada masyarakat kita. Yang seterusnya kita boleh lihat kedudukan kewangan mereka semasa tu. Sama ada mereka menghadapi masalah kewangan, mereka perlu menyelesaikan masalah mereka, terus mereka menceburui dalam skema tersebut. Akhir sekali kita lihat keadaan semasa ekonomi, inflasi, tak ada kerja yang boleh mendapatkan rezeki, maka mereka akan memasuk scam, menjadi scammer, atau mereka di-scam oleh scammer tersebut. Dan akhirnya kita boleh lihat ramai masyarakat kita senang dipengaruhi oleh YouTuber atau KOL yang kita kata Key Opinion Leader, di mana mereka kemungkinan mereka tiada pengiktirafan daripada sesuatu agensi kewangan kita, tapi mereka mengikut keadaan semasa, memberi pandangan yang mungkin akan memperdaya masyarakat kita masuk mengikuti langkah mereka tersebut. Okey, terima kasih Cik Anthony. Jadi saya tertarik sangat dengan kelompok yang menjadi mangsa ni, termasuk golongan yang kaya. Mungkin mereka rasa mereka ada modal lebih, ada pendapatan lebih, why not? Kita cuba kan? Good try. Ada cuba. Mungkin akan beri pulangan ataupun sebaliknya. Dan sekiranya menjadi mangsa, adakah mereka ni akan membuat laporan? Tuan, mungkin boleh sikit. Ya Datuk. Kebiasaannya mereka yang menjadi mangsa ni dia terbagi kepada 2 kategori. Yang satu tu
dia memang akan terus membuat laporan polis. Yang kedua, dia berfikir apakah langkah seterusnya. Kerana sikap kurang pengetahuan dia tak pasti lagi ini merupakan satu scam ataupun tidak. Dia cuba lagi. Sebab dia dengan harapan, dia kata saya cuma nak duit saya balik. Itu je. Dan dia cuba-cuba, akhirnya dia menjadi mangsa. So mereka ini banyak kes-kes yang kita terima, mangsa ini tujuan dia membuat laporan polis bukan untuk nak meneruskan tindakan ke atas pihak yang menipu dia. Kebanyakannya tujuan utama hanya nak duit semata-mata. Itu fokus utama dia. Mungkin tuan daripada Polis Kuala Lumpur boleh share kalau ada figure, ada perangkaan yang menunjukkan statistik ada kes-kes ni. Boleh Datuk. Okey. Di Kuala Lumpur, kes yang kerap dilaporkan adalah kes-kes tipu pembelian dalam talian. Itu adalah kes yang orang kata setiap tahun merupakan satu kes yang tinggi, sentiasa tinggi di kalangan modus operandi yang lain. Antara lain adalah kes Macau scam yang dari dulu sampai sekarang amountnya sentiasa tinggi. Banyak dah hebahan, cerita, contoh yang kita dah kongsikan bagaimana Macau scam ni memperdaya mangsa dia. Banyak dah dalam YouTube, tarik je Macau scam keluar dah. Yang sekarang ni yang saya tengok semakin meningkat naik adalah tipu tawaran pekerjaan melibatkan e-dagang. That's why kita fokuskan kepada 3 modus operandi ini selain daripada penipuan-penipuan yang lain untuk publik tahu dan sedar bahawa ini adalah merupakan kes-kes yang perlu kita kena ambil tahu dan perlu tahu untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa penipuan. Okey, terima kasih Tuan Prof Mr. Anthony. Jadi saya tengok di sini seolah-olah kerangka jenayah cyber ni semakin berkembang. Jadi kita perlu satu tindakan bersepadu lah dari segi masyarakat, enforcement, penguatkuasa dan mangsa tu sendiri. So saya tengok di sini isu yang paling utama adalah connectivity tu, kesinambungan antara mangsa dengan scammer, permintaan dengan penawaran. Bila ada permintaan, ada penawaran, cubaan untuk mendapatkan harapan rasa ingin bercinta, rasa ingin cepat kaya, harapan baru dan sebagainya. Jadi saya kira begini, kita boleh bagi sikit kesimpulan bahawa masyarakat perlu tahu, nombor 1 perlu cerdik dari segi pengurusan kewangan, nombor 2 perlu tahu apa yang sedang berlaku di persekitaran kita, nombor 3 kena sentiasa mengikut perkembangan semasa untuk daripada pihak berkuasa dan sebagainya untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa. Okey. In short, saya ingin beritahu bahawa antara langkah yang perlu diambil adalah stop, maknanya hentikan. Kalau ada perhubungan, hentikan dari segi mungkin hang up perhubungan tu. Yang kedua dari segi berfikir, think, mungkin kita ambil tindakan. Kita fikir dan tanya pada diri, tanya pada pihak berkuasa dan kita ambil tindakan. Yang ketiga, action. Dari segi action ni kita kena ambil tindakan lah. Maknanya mengelakkan diri, bertanya dan sebagainya. Dan yang keempat, dari segi respon dan mungkin something sounds too good to be true. Mungkin dia ingat, ini betul tak betul? Was-was kan? Jadi kalau boleh, elakkan terus. Okey, saya ingat itu saja untuk kita bincang pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli panel. Di masa akan datang kita akan jumpa lagi, kita akan berkongsi lagi untuk masyarakat demi untuk kebaikan bersama. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Maaf mengganggu, boleh saya masuk Tuan? Bagaimana dengan trend terkini kes penipuan Macau scam yang saya arahkan Puan kaji hari itu? Untuk makluman Tuan, sekarang ni sindiket akan menyamar sebagai pegawai ataupun wakil dari bank dan menakut-nakutkan mangsa dengan memaklumkan wang di dalam akaun mangsa ni telah berkurangan. Sindiket yang kononnya pegawai bank ni akan meminta pelbagai maklumat akaun mangsa seperti username, password dan yang paling penting, nombor TAC yang dihantar ke nombor telefon mangsa. Akhirnya, mangsa yang ketakutan dan menggelabah ni akan ikut arahan yang diberikan sindiket tu, Tuan. Baik, kalau macam tu saya nak Puan hebahkan semua panggilan daripada skamer ini di dalam media sosial supaya semua publik tahu tentang perkara ini.
Kita harap bahan ini akan dapat membantu publik mengenal pasti bahawa panggilan-panggilan ini datangnya daripada scammer. Baik, Tuan. Hello Encik. Nama Encik ada digunakan dalam pinjaman dalam akaun bank kita. Saya daripada Hong Leong Bank. Nama Encik terlibat di dalam siasatan yang sedang kita jalankan. Hello Encik. Nama Encik ada digunakan dalam pinjaman dalam akaun bank kita. Encik berhutang sebanyak RM5,000 dengan kita. Saya Michael daripada Jabatan Siasatan Bank Negara. Saya ingin memperbaharui sistem akaun bank anda. Sila berikan nombor akaun bank anda dan maklumkan baki dalam akaun bank supaya kita dapat pindahkan baki akaun ke dalam PIDM sementara siasatan dijalankan. Boleh anda nyatakan bank-bank lain yang anda miliki kerana kita khawatiri bank-bank lain juga terlibat dengan siasatan ini. Sila bacakan nombor TAC yang anda terima kepada saya. Boleh anda berikan nombor kad bank? Sila berikan TAC nombor supaya PIDM Insurance boleh lindungi akaun bank anda. Yang pertama, jangan percaya terus dengan siapa kita bercakap melalui telefon. Kedua, semak kesahihan pemanggil dengan balai polis atau pihak berkuasa yang berhampiran ataupun pihak bank. Yang ketiga, pihak berkuasa atau pihak bank tidak pernah meminta sebarang bayaran melalui telefon. Dan yang terakhir sekali, hubungi CCID Scam Response Center untuk pertanyaan lanjut. Be smart, stay alert.